Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita menyambung bacaan kita pada pagi ini dalam kitab Ad-Da' wad Dawa' karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi pada fasal penyataan beliau, وهذا كله ذكرناه مقدمة أو مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Apa yang telah kami sebutkan ini adalah mukaddimah, pendahuluan, sebelum kita menjelaskan keharaman perkara-perkara amalan-amalan keji, dosa-dosa yang melibatkan kemaluan, dan kewajipan memelihara kemaluan, alat sulit, alat kelamin. Kerana inilah maksud al-a'zam, tujuan kitab Ad-Da' wad Dawa' ini, seperti mana yang kita telah ketahui, ialah menjawab persoalan, pertanyaan tentang orang yang bertanya bagaimana nak menyelamatkan dirinya daripada musibah yang menimpanya kerana terjebak ke dalam dosa yang melibatkan perkara-perkara yang keji, iaitulah al-fahishah, dosa yang melibatkan jenayah-jenayah ataupun maksiat yang bersifat seksual, ya. Jadi ini adalah di antara maksiat yang besar yang merosakkan maruah, merosakkan keturunan dan merosakkan nyawa. Seperti yang kita akan lihat nanti, jenayah yang melibatkan seksual ini dia akan merosakkan, yang paling awal sekali merosakkan keturunan manusia dan merosakkan maruah, dan seterusnya merosakkan nyawa, dan tentu sekali ia merosakkan agama. Maka ini adalah salah satu daripada induk jenayah yang berlawanan dengan al-maqasidus syar'iyyatil uzma, maqasid syar'iyah yang teragung, iaitulah memelihara agama, nyawa, maruah dan keturunan, akal dan juga harta benda. Jadi Nabi SAW bersabda, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ialah mulut dan kemaluan. Dosa yang paling banyak yang manusia boleh buat ialah dengan mulutnya, macam-macam dosa mulut, mengumpat, memfitnah, mengeji, mengejek, menghina, mengutuk, ya, macam-macam lah dosa mulut itu. Dan kemaluan, kerana kemaluan ini dia menjadi penggerak, dia na'udzubillahi min zalik, dia mendorong manusia untuk memuaskan syahwat kemaluan. Manusia boleh buat macam-macam dosa yang lain dengan tangannya, dengan kakinya, dengan mulutnya, ya. Demikian juga mulut, untuk memuaskan syahwat mulut, untuk makan dan minum, manusia boleh melakukan berbagai amalan, mencuri, merompak, ya. Jadi dua lubang ini, sebab itulah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang boleh jamin untuk aku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua celah kangkangnya, aku akan jamin untuknya syurga. Mulut dan kemaluan. Dan dalam hadis dalam sahihain, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darah orang muslim itu melainkan dengan tiga perkara, yakni tiga perkara utama yang termasuk dalam jenayah hudud. Yang pertama sekali Nabi sebut apa dia? Al-thayyibuz zani. Orang yang telah merasai persetubuhan yang sahih dalam nikah yang sahih, lalu dia pergi berzina. Ini perkara pertama Nabi sebut sebelum wan nafsu bin nafs, sebelum membunuh dibalas bunuh. Nabi utamakan jenayah zina muhsan melebihi daripada dosa membunuh, kerana jenayah zina muhsan lebih besar dan lebih banyak implikasi buruknya daripada membunuh satu nyawa, ya. Kerana zina jikalau berlaku, dia akan melibatkan banyak nyawa yang akan terkorban. Na'udzubillah min zalik.
dan yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri daripada al-jamaah, murtad. Na'udzubillah min zalik. Tiga perkara ini adalah dosa hudud yang paling utama yang dikenakan padanya hukuman bunuh. Kerana dia menafikan maqasid syar'iyah yang utama, menjaga nyawa, menjaga agama dan menjaga keturunan. Yang pertama, menjaga keturunan zina, maka dihukum orang yang telah muhsan, jikalau berzina direjam sampai mati. Menjaga nyawa, kerana itulah orang yang membunuh dibunuh balas, dan menjaga agama orang yang murtad dihukum bunuh. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. Dalam hadis ini Nabi SAW meletakkan sekali 3 dosa serangkai: zina, membunuh dan juga kufur, murtad. Na'udzubillah min zalik. Seperti dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut perkara ini sekali juga dalam ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Di antara ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman yang disayangi dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, yang tidak menyembah bersama dengan Allah sembahan yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. وَلَا يَزْنُونَ, dan mereka tidak berzina. Demikian juga ya hadis Ibnu Mas'ud yang telah lalu, kalau kita boleh rujuk dalam muka surat 291, yang kita baca lagi sekali. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam sahihain, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, dalam lafaz yang lain, ayyu dzambi akbaru indallah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau mensekutukan Allah dalam beribadatan, engkau menyembah bersama dengan Allah itu sekutu, sedangkan dia sahaja yang menciptakan kamu. Tidak ada Tuhan yang mencipta kamu, yang menjaga kamu, yang bagi kamu nyawa, rezeki, melainkan dia sahaja. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, thumma ayyu, kemudian apa lagi? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak, engkau bunuh anak engkau sendiri kerana takut dia makan dengan engkau. Takut susah, engkau bunuh anak, macam adat jahiliah. Yang ni membunuh nyawa. So dosa pertama kufur, dosa yang kedua membunuh, yang ketiga qila thumma ayyu, tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala an tuzani halilata jarika, engkau berzina dengan isteri jiran kamu. Na'udzubillahi min zalik. Lalu Allah turunkan ayat 68 daripada surah Al-Furqan yang kita bacakan tadi, untuk membenarkan apa yang Nabi SAW sebut. So 3 dosa serangkai ini, Nabi SAW gandingkan 3 dosa ini. Dosa kufur, membunuh dengan zina. Kerana dia adalah dosa yang sangat besar dan memberi impak yang besar kepada individu, institusi kekeluargaan, memberi impak yang besar kepada masyarakat dan seterusnya negara dan dunia. Ya, kerana begitu dahsyat sekali dosa yang 3 jenis ini. Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aktsari wuqu'an thumma bil ladzi yalih. Dan dalam hadis yang kita baca tadi, dalam hadis sahihain, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah orang Islam kecuali dengan 3 perkara tadi. Nabi mulakan dengan dosa yang paling banyak berlaku. Apa dia? Zina. Zina yang paling banyak berlaku. Bila berlaku zina, akan bawa kepada pembunuhan. Na'udzubillah min zalik. Thumma billadhi yalih, kemudian yang paling tingkatan yang kedua, iaitulah pembunuhan. Fazina akthar wuqu'an min qatlin nafs, zina lebih banyak berlaku daripada membunuh. Dosa zina lebih banyak berlaku dalam masyarakat berbanding bunuh.
Jadi kalau kita tengok kes bunuh makin banyak, maka zina juga makin banyak. Sebab itulah di antara alamat kiamat ialah tersebarnya dua perkara ini, zina dan membunuh. Kerana dia adalah dua kes, dua jenayah yang saling berpasangan. So kalau kita hari-hari dengar dalam paper ada orang mati kena bunuh, yakinlah sebenarnya yang tak dilaporkan lebih banyak lagi orang berzina. Na'udzubillahi min zalik. Tapi Allah Ta'ala jadikan dosa zina ini kerana terlalu malu dan terlalu kotor dan jijik, ia tertutup. Ya, tertutup. Wa qatlun nafsi aktsaru wuqu'an min ar-riddah, dan membunuh lebih banyak daripada murtad. Walaupun banyak orang murtad tapi yang mengaku murtad tak banyak. Na'udzubillahi min zalik. Orang takut mengaku murtad. Hari ini orang, na'udzubillahi min zalik, kita tengok murtad terang-terangan tapi dia mengaku dia Muslim. Jadi zindiq, jadi munafik. Dia tak mengaku dia keluar Islam. Dia, bila orang tanya, dia kata saya Muslim. Tapi bila dia bercakap, buka mulut, bau kupuk, bau kufur, bau kapiak. Ya, bila dia buka mulut, bau kapiak semua keluar. Na'udzubillah min zalik. Bila tanya, Muslim. Tapi bila dia mula bercakap, yang keluar daripada mulut dia hanyalah kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi ini di antara perkara yang kita kena hati-hati. Wa aidan fa innahu intiqalun min al-akbar ila ma huwa akbar minhu. Demikian juga hadis Nabi SAW bawa terutan menaik. Kerana kita kata tadi, kalau segi tertib maqasid syar'iyah ialah agama, kemudian nyawa, kemudian keturunan. Maka Nabi bawa tertib menaik. Nabi start dengan keturunan, naik kepada nyawa, naik kepada agama. Kalau ikut tertib menurun, agama, nyawa, keturunan, akal, harta. Okay. Dan tapi hari ini manusia jadi terbalik. Jenayah yang melibatkan harta manusia begitu bersungguh-sungguh pulun. Ya, begitu pulun sekali manusia membentras jenayah yang berkaitan dengan harta. Kerana harta adalah syahwat yang paling manusia cintai. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Harta ni memanglah dia manusia sangat-sangat sangat-sangat cintai, ya. Jadi kebanyakan kita hari ini bila cerita pasal jenayah, kita akan memandang serong kepada orang yang melakukan jenayah harta. Lebih daripada orang yang melakukan jenayah zina, jenayah seksual. Kerana bagi mereka seksual bukan jenayah kalau ada consent, kalau ada persetujuan. Mereka lebih fokus kepada isu raping, merogol tanpa kerelaan, ya, dan isu cabul, ya, yang mana ini semua adalah berpunca daripada ketidakadaan ketakwaan dalam masyarakat. Ya. Hari ini kita mendengar manusia, na'udzubillah min zalik, setelah mana mereka tak boleh nak berzina dengan sesama manusia, ada yang pergi berzina, rogol kambing, ayam, itik. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kenapa perkara ini berlaku? Of course, orang yang rogol kambing, bukan dia berkenan dekat kambing tu. Kan? Tetapi dia nak melampiaskan nafsu syahwatnya kerana tergoda dengan pendedahan aurat yang berlaku dalam masyarakat yang begitu banyak. Ya, tang mana-mana pun hari ini aurat boleh dilihat. Na'udzubillah min zalik. Dalam muka depan surat khabar terpampang, ya, perempuan 2/3 bogel, bukan separuh bogel lagi, 2/3 bogel. Ya. Atas nama sukan, atas nama seni, budaya. Kononnya, maka tak apalah kita nak telanjang 2/3 bogel pun tak apa. Tak lama lagi nak bogel terus pun tak apa, asalkan demi negara. Kita pun tak tahu apa akan jadi masa depan, na'udzubillah min zalik, tapi semakin hampir dengan kiamat, manusia akan semakin rosak. Okay. Jadi tersebarnya at-ta'arri, gejala kebogelan. Ya. Hari ini kalau kita tengok di barat, bogel ini sudah menjadi satu cult, jadi kultus
jadi satu ajaran, satu ideologi. Ya. Mereka jadikan hidup bogel ini sebagai satu ideologi. Sampai di barat hari ini dah ada gereja bogel. Na'udzubillah min zalik. Gereja bogel. Maksudnya nak masuk gereja itu mereka dengar ceramah, padri yang bagi ceramah tu pun bagi ceramah dalam keadaan telanjang bulat, tak ada satu urat pun. Pengikut-pengikut dia yang datang pun telanjang bulat, tak ada satu urat. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dan ada gerakan yang mengesyorkan supaya manusia hidup dalam keadaan bogel sekarang ini. Apa dia pun nama tu, gerakan tu naturism. Dia kata nature, balik kepada nature. Kalau di India memang kita ada agama, depa ada satu agama di India, na'udzubillah min zalik, nama dia agama Jainism. Yang mana padri dia, sami dia memang hidup bogel, telanjang. Bagi mereka depa nak tinggal, nak keluar daripada keduniaan. Dan benda yang sama kita boleh jumpa dalam kitab-kitab sufi sebahagiannya. Antaranya Abdul Wahab Syarani dalam Tabaqat Kubra ada meriwayatkan beberapa wali dia lah, wali yang dia anggap wali lah, kan? Bagi dia wali, bagi kita wali setan lah, kan? Yang dilaporkan mereka ni hidup sebagai dalam keadaan bogel, sehingga ada di kalangan tok-tok guru Abdul Wahab Syarani ni yang berkhutbah dalam keadaan telanjang pun ada. Dan dia anggap itu karamah. Dan bagi orang sufi, kebolehan tok guru tadi bagi khutbah di atas mimbar masjid dalam keadaan telanjang bogel atau tak tutup aurat sebagai karamah. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. So itu kalau zaman kita lebih dahsyat dan lebih teruk. Ya? Lebih dahsyat dan lebih teruk. Ya? Dan bila berlaku jenayah rogol manusia ke, rogol kambing ke, rogol apa ke, maka perogol itu akan disalahkan 100%. Dan ini adalah sikap yang tidak betul. Adalah satu kebodohan golongan liberal bastards, yang disingkatkan dalam media sosial sekarang menjadi libtards. Ya, golongan liberal bastard ini, ya, mereka suka mengecilkan sesuatu perkara kepada satu sebab. Contoh, ya, apa mereka suka kata? Kalau naik orang ni jadi kerajaan, hari esok harga barang turun. So mereka suka singkatkan benda dalam alam ni, mereka anggap simple, mereka anggap mudah. Kalau satu sebab ni tak ada, selesai masalah. Ini adalah pemikiran yang falasi. Kejadian dalam alam ini telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan satu kejadian memerlukan lebih daripada satu sebab. Nak dapat ayak, kita kena ada H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. Kan? Tak cukup hidrogen saja, tak cukup oksigen saja, tak cukup kalau ada hidrogen, oksigen satu-satu tak jadi juga. Itu nak dapat air. Kan? Mesti ada banyak sebab. Nak menyalakan api, tak cukup hanya sekadar ada gas. Kan? Mesti ada lagi benda-benda lain yang untuk spark api tersebut. Ya. Memanglah kita start enjin kereta, kita rasa mudah. Pusing kunci ataupun orang sekarang pakai switch, tekan switch. Tapi kompleksnya di dalam tu kita tak nampak. Kan? Jadi setengah kita dia suka, golongan liberal bastard suka meringkaskan isu kepada satu gejala, satu punca. Sedangkan kita kata setiap kejadian itu memerlukan lebih daripada satu punca. Manakan tangan bertepuk sebelah tangan berbunyi? Takkan tepuk sebelah tangan terus bunyi? Tak ada. Kan? Tangan kalau tepuk sebelah, dia belaga dengan angin, tak bunyi. Dia kena belaga dengan tangan juga. Atau benda yang pejal, baru boleh bunyi. Kan? Jadi kita tak boleh nafikan peranan gejala bogel, gejala mendedahkan aurat, gejala lucah sebagai faktor kepada
kejadian rogol, kejadian zina, kejadian sumbang mahram, kejadian rogol kambing, kejadian rogol batang paip. Semua yang berlaku dalam masyarakat. Dosa-dosa yang keji ini ialah kerana berpunca daripada syahwat seksual yang tidak terkawal. Kenapa tak terkawal? Banyak faktor. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu surah 60 ayat lebih untuk mengawal nafsu seksual manusia yang telah kita belajar sebelum ni. Surah An-Nur. Daripada awal sampai habis surah An-Nur ni menceritakan tentang apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah jalan-jalan untuk menutup pintu zina. Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Tapi untuk menjauhkan diri daripada zina, Allah Ta'ala turunkan satu surah lengkap. Satu surah lengkap. Untuk menyusun tata cara hidup masyarakat, tata cara bergaul daripada hukuman penzina itu sendiri sampailah kepada tata cara kita nak masuk rumah orang, adab dalam rumah orang. Itu semua adalah untuk menjaga aurat. Adalah untuk menjaga aurat. Kerana pendedahan aurat akan bawa kepada nafsu seksual. Yang kalau dia tak dapat lepaskan dengan cara yang sahih, dia akan dilepaskan dengan cara yang batil. Kerana keperluan seksual sama seperti keperluan makan dan minum, keperluan manusia asasi, biologi. Ya. Dan manusia kalau keperluan biologinya tidak dipenuhi dengan cara yang hak, dia akan penuhinya dengan cara, dia akan tunaikan, dia akan melampiaskan dengan cara yang batil. Jadi sebab itulah syarak begitu menitik beratkan, begitu memberikan perhatian berkenaan dosa zina dan yang sewaktu dengannya, seperti yang akan dibahaskan dalam kitab ini. Tengok kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa mafsadatu zina munaqidatun li salahil alam. Kerosakan yang ditimbulkan oleh zina, yang berpunca daripada zina, menjadi punca untuk merosakkan alam. Munaqidatun li'alam. Berlawanan dengan li salahil alam. Munaqidatun li salahil alam. Lawan dengan kesejahteraan alam seluruhnya. Kesejahteraan alam seluruhnya. Berlawanan sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Fa innal mar'ata idza zanat أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملته الزوجة أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم ila ghairi dhalika min mafasidi zinaha. Ibn Qayyim mulakan dengan kerosakan zina dari segi wanita kalau perempuan berzina. Sebab itulah Allah Ta'ala mulakan dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nur yang kita dah belajar sebelum ni, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Kerana perempuan adalah da'iyah yang menjadi faktor utama dalam perkara seksual. Dia yang menjadi perangsang kepada nafsu seksual. Ya. Orang feminis bastard mungkin akan tak suka dengan kenyataan kita ini dan rasa marah. Dia berkata, oh, inilah ustaz-ustaz patriarki. Ustaz-ustaz yang mengangkat kedudukan lelaki berbanding wanita. Kita kata tak ada isu di sini. Ini adalah sunnatullah. Kita bukan cerita pasal orang lelaki ta'assub, orang lelaki, orang perempuan ta'assub. Jantina bukan untuk dita'assubi. Bukan untuk kita fanatik dengan jantina kita. Kerana bukan kita yang pilih jantina kita. Jantina ni Tuhan cipta. Bukan kita yang pilih nak jadi lelaki atau perempuan. Kita kena redha dengan takdir Allah Ta'ala. Kalau yang dah jadi perempuan, redhalah engkau sebagai perempuan. Yang dah jadi jantan, redhalah jadi lelaki. Kalau tak redha, itulah masalah. Masalah.
golongan pondan, transgender, LGBT, dan mereka tak reda dengan takdir ilahi. Mereka tak terima dengan ketetapan yang Allah Ta'ala dah bagi. Tak. Tapi kebodohan liberal bastard ialah mereka kata apa? Jantina tidak diukur dengan alat kemaluan. Pelik tak? Mereka kata yang menentukan kecenderungan seksual itu ialah syahwat. Kalau nak kira syahwat memanglah. So di barat kalau kita tengok hari ni, bukan sekadar orang jantan nak jadi betina, betina nak jadi jantan. Di barat kita sudah ada manusia nak jadi anjing. Manusia nak jadi sayok. Ada di barat. Ada satu orang tu dia mengaku diri dia sebagai brokoli. So dia define diri dia sebagai brokoli. Ya. Dan ada yang define diri dia sebagai anjing atau kucing. Dan ini makin meningkat. Golongan yang menganggap diri mereka anjing makin banyak. Pagi dia pergi kerja, petang balik rumah jadi anjing. Ya. Bukan jadi anjing maksudnya dalam bahasa kita anjing ni orang jahat, bukan. Memang jadi anjing, hidup macam anjing, makan makanan anjing. Na'udzubillah min zalik. Ya. Okay. Sampai setara itu. Makan makanan anjing. Ada orang tua anggap diri dia baby. Orang tua dah tua. Tapi dia define, dia takrifkan semula diri dia sebagai bayi. Maka dia carilah orang penjaga yang akan bubuh dia lampin, bancuh susu dekat dia, pakai baju macam baju baby. Tidur dalam buaian besar. Berlaku di barat hari ini. Ya. Syahwat manusia kalau dilepaskan dia tidak ada sempadan. Na'udzubillahi min zalik. Syahwat manusia ni kalau tak dikawal, tak dikontrol, dia tidak akan ada sempadan dan kita tak boleh bayangkan apakah kekejian dan jenayah yang boleh dibuat oleh satu makhluk yang nama dia manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Jadi manusia seperti yang malaikat tanya kepada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Dosa yang tak manusia ni kalau dia dah jadi jahat, apa kerosakan yang dia tak buat? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia jadikan alam ini tempat medan pertempuran antara kejahatan dan kebaikan. Pertarungan di antara Rasul dan pengikut mereka dengan syaitan dan pengikutnya. Itu yang Allah Ta'ala jadikan alam ini begitu. Itu hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki daripada alam ini. Ala kulli hal, sebab itulah agama datang untuk mengekang, untuk mengawal, to control, to put a limit kepada kecenderungan dan syahwat manusia. Ya? Kecenderungan dan syahwat dikawal, dikekang, dikontrol. Berbeza dengan fahaman liberalism yang baharu. Liberalism asalnya satu gerakan yang bermula, yang maksud liberalnya itu bukanlah luas seperti yang ada pada hari ini. Pada asalnya liberalism lebih fokus kepada maknanya membebaskan diri manusia daripada belenggu penghinaan daripada golongan atasan. Ya. Sebab itu asal kalimah liberal itu maknanya noble man, bangsawan. Kerana mereka dalam masyarakat feudal Eropah dulu, mereka ini yang ada kebebasan untuk memiliki harta, untuk buat perkara-perkara yang mereka suka. Manakala golongan bawahan yang miskin, golongan petani, golongan hamba, mereka tidak dilayan seperti manusia. Bahkan golongan hamba tidak diiktiraf sebagai manusia. Ya.
Bahkan golongan wanita di barat dianggap sebagai bukan manusia yang sempurna. Kalau kita tengok dalam falsafah Aristotle, bagi dia perempuan ialah lelaki yang cacat. So manusia ni asalnya lelaki. Sebab itulah bila dia sebut manusia, dia guna kalimah perkataan man. Man. Pasal apa man dijadikan sebagai kata ganti bagi human? Kerana bagi mereka manusia itu adalah lelaki. Sahaja. Sedangkan kita tidak. Dalam Islam, lelaki dan perempuan adalah kedua-duanya manusia. Kedua-duanya manusia. Bukan manusia yang cacat, bukan. Memang manusia. Yang makhluk Allah Ta'ala ciptakan begitu. Dalam alam ni memang Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang bukan sahaja makhluk yang berbentuk haiwan, yang bernyawa, yang bergerak. Terdiri daripada jantan dan betina. Tumbuh-tumbuhan. Ada pokok jantan dan betina. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian alam ini begitu. Jadi di barat, daripada asalnya perjuangan liberal itu adalah menuntut hak kemanusiaan bagi golongan-golongan yang dinafikan kemanusiaan. Hari ini liberalism sudah menjadi ideologi yang mengeluarkan manusia daripada kemanusiaan. Kenapa? Kerana dulu liberalism itu tokoh-tokohnya orang yang masih beragama, Kristian, yang masih percaya kepada Nabi, percaya kepada kewujudan Tuhan, percaya kepada kewujudan panduan suci, kitab suci. Tak kiralah walaupun kitab suci itu kitab suci yang telah diubah dan sebagainya, tapi asasnya mereka menerima kewujudan benda tersebut. Kemudian bila golongan liberal ini telah dipimpin oleh golongan-golongan etis yang dah tak percaya tentang kewujudan Tuhan, nilai moral hilang. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillahi min zalik. Ini perkara yang sangat mengerikan. Dan dia adalah bencana bagi kemanusiaan. Sebab itulah golongan etis ni, sebelum kita nak bercakap tentang kewujudan Tuhan dengan mereka, kadang-kadang kita terpaksa isbatkan dia tu manusia dulu. Kerana dia tak anggap diri dia manusia. Ada orang etis yang anggap diri dia binatang, brokoli macam kita sebut tadi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi disebabkan liberalism yang baru ini adalah slogan mereka, hakikat perjuangan mereka ialah membebaskan syahwat. To unleash the desires. Kehendak. Temptation yang memang tidak ada kesudahannya. Sebab Allah Ta'ala kata, Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Ta'ala nak supaya memberikan kamu taubat, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah sebagai hamba Allah. Sedangkan mereka yang mengikut syahwat hendak supaya kamu menyimpang dengan penyimpangan yang dahsyat. Penyimpangan yang dahsyat, bukan penyimpangan yang sedikit. Golongan yang nakkan kita ikut syahwat ini, mereka nak kita menyimpang daripada jalan agama Allah Ta'ala. Ambil contoh apa yang berlaku di Afghanistan. Biden kata bukan matlamat mereka masuk Afghanistan untuk membina, to build a nation or country. Tidak. Ucapan dia malam tadi. Maknanya satu pembohongan 20 tahun lepas. Mereka kata nak bebaskan Afghanistan, nak bagi kemajuan. Kemajuan apa yang mereka buat kepada Afghanistan? Yang mereka, siapa yang hidup masa zaman 2001 dulu, mungkin masih ingat. Saya masih ingat. Bila jatuh saja kerajaan Taliban masa itu, orang Afghanistan yang dimasukkan ke dalam TV apa dia? Orang lelaki pakai pergi cukur janggut. Kedai-kedai mula tayangkan video porno. Saya masih ingat. Dan orang wanita mula membuka hijab.
membuka tudung, tayang free hair. So itu yang mereka nak. Dan masa awal-awal kedatangan semula Taliban, yang dimasukkan ke dalam berita-berita barat apa dia? Yang mereka pergi temu ramah, mereka pergi interview orang-orang Afghanistan. Apa yang mereka risau? Takut bila Taliban dah masuk balik, dah tak boleh cukup janggut, dah tak boleh dengar muzik. Yang mereka risaukan ialah maksiat. Yang mereka nak ialah supaya disebarkan maksiat. Atas nama kononnya hak wanita untuk belajar. Belajar. Tapi apakah kaitan antara wanita pergi masuk sekolah belajar dengan buka tudung? Apa kaitan dengan belajar ilmu dengan orang lelaki cukup janggut? Atau tengok video porno? Na'udzubillahi min zalik. Ya. Tidak ada kaitan dengan kemajuan. Bahkan itu satu bencana. Dan lebih dahsyat, 2-3 minggu lepas, seorang jurnalis atau wartawan di Britain dalam satu Twitter dia menggesa supaya industri filem porno menerbitkan filem porn filem yang khusus untuk kanak-kanak. Maksudnya filem porno, filem yang menunjukkan orang buat seks, cadangannya adalah jangan seks yang ekstrim, yang ganas, tapi seks yang penuh dengan kasih sayang, dengan cinta. Kena tunjukkan cara seks yang macam itu. Na'udzubillahi min zalik. Dan sebelum itu, PBB, United Nation, dalam salah satu dia punya badan yang mengkaji tentang perkembangan kanak-kanak ini, memberikan satu cadangan yang cukup keji. Apa cadangan itu? Dia berkata di antara hak kanak-kanak adalah untuk mereka mempunyai hak akses untuk melihat video-video porn, video porno. Bagi mereka ini hak. Maknanya, dan saya tahu lagi, 12 hari bulan yang lalu, baru-baru ni, Scotland telah membenarkan kanak-kanak untuk menukar jantina seawal umur 4 tahun. Tanpa, without the consent of their parents. Tanpa memerlukan kelulusan ibu bapa mereka. Maknanya mereka cukup bagi tahu cikgu dekat sekolah, kata saya nak tukar jantina. Cikgu tu tugas dia ialah tanya, okey, sekarang jantina kamu apa? Apa nama kamu yang baru? Dan cikgu nak panggil kamu apa? She or he or them or they. Dan sekolah bertanggungjawab untuk protect budak ini daripada, kalau kata mak bapak dia tak suka dan cuba halang dia daripada tukar jantina. Umur 4 tahun. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Dan di antara tanakut golongan liberals, golongan liberal bastards, kita tengok di Malaysia sendiri, ya, mereka nak suruh budak-budak hingusan mengundi seawal usia 18 tahun. Disuruh beri pendidikan seks selamat, sehingga ada salah seorang ahli parlimen yang mencadangkan supaya budak-budak remaja diberi kondom secara percuma. Ya. Diberi didikan cara menggunakan kondom supaya mereka boleh buat seks yang selamat. Sebab dia kata budak-budak remaja sekarang mesti nak buat hubungan seksual, dengan kata bahasa kita, mesti nak berzina. Tapi yang kita kena kurangkan, jangan bagi mereka lahir anak luar nikah. Itu dia. Macam itu punya kenyataan. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Bukan ahli parlimen London atau UK atau US. Kan? Kemudian, dan mereka, golongan liberal ini, mereka kempen kepada apa yang kita katakan sebagai seks bebas. Maksudnya beri kondom, apa semua, jangan halang mereka nak buat seks. Kena ajak mereka bahawa hubungan seks mesti berlaku dengan consent, dengan persetujuan dan sebagainya. Ya. Tapi bila cerita pasal kahwin, dia kecoh. Dia kata budak perempuan umur 16 tahun takkan nak suruh kahwin dah. Kahwin tak boleh, zina boleh, asalkan guna kondom. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Tak. Apa cerita sebenarnya?
Mereka kata orang perempuan, budak remaja, masih lagi nak belajar, nak pergi sekolah, bukan jadi pengantin, bukan jadi isteri. Kan? Mereka kata macam itulah. Tapi negara Malaysia menuju ke negara tua. Nak pilih Perdana Menteri pun tak ada orang. Kan? Untuk recycle saja. Menuju negara tua. Kan? Tak cukup rakyat. Kan? Lepas tu, kahwin tak bagi. Lepas tu suruh berzina. Bila berzina dapat anak haram, buang longkang. Na'udzubillah min zalik. Nampak pemikiran orang yang mengikut syahwat. Dia nak kita rosak akhlak dan moral etika. Dan liberal di barat menuntut supaya diberikan hak penyelesaian mereka kepada lambakan. Disebabkan dah terlalu berlambak anak zina di sana lebih banyak. Kalau kita di Malaysia pun sekarang ni sudah ada baby hatch, dah ada kotak untuk buang bayi. Sama ada tuan-tuan dan perempuan sedar atau tidak sedar, baca surat khabar atau tak baca surat khabar, benda ni dah ada sejak lama. Bukan baru 2-3 hari, dah lama. Beberapa tahun lepas lagi telah dilancarkan kotak untuk buang bayi di Malaysia. Kan? Maksudnya siapa berlahir anak haram, tak mau anak tu pergi bubuh dalam bekas. Ada bekas disediakan. Okay. Jadi di Malaysia sudah ada. Memandangkan betapa gejala anak haram ini semakin berleluasa di Malaysia. Kalau ini di Malaysia, di barat jangan dibayanglah. Maka penyelesaian mereka di barat apa dia? Menuntut supaya wanita diberi hak to abortion. Right to abortion. Right untuk menggugurkan kandungan. Maksudnya, tak ada siapa boleh tanya. Tak boleh tanya, pasal apa nak gugur kandungan? Kalau saya nak gugur kandungan, doktor, tugas dia, tanggungjawab dia ialah gugurkan kandungan. Dan alasan yang diberi oleh golongan etis, yang disebut oleh Richard Dawkins, ialah sebab nilai fetus, nilai kemanusiaan bagi baby janin dalam perut ibu adalah lebih rendah daripada nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh seekor babi dewasa. Maksud Richard Dawkins, babi dewasa lebih bernilai nyawanya daripada bayi manusia dalam perut mak dia. Nas'alullah al-afiyah. Supaya para pendengar, para penonton sedar betapa jeleknya jenayah fahishah, kesan buruk fahishah dalam masyarakat. Dan kenapa dia munaqidatun li salahil alam, berlawanan sama sekali, kontradik dengan kemaslahatan, dengan kesejahteraan alam. Ya. Nah, benda ni berlaku di sekeliling kita. Ya. Berlaku di sekeliling kita. Di antara kebodohan liberal bastards ialah mereka lebih kecoh kalau ada binatang nak pupus. Tapi mereka tak kisah jantan kahwin jantan, betina kahwin betina yang tidak akan produce anak. Sedangkan manusia hanya boleh berkembang biak dengan hubungan seksual lelaki dan perempuan dengan ikatan perkahwinan yang sah, barulah sejahtera anak itu. Tapi hari ini kita ada, na'udzubillah min zalik, pelik-pelik di barat. Kalau cerita kepelikan jenayah seksual di barat yang sekarang disebarkan kepada kita menerusi filem-filem, drama-drama, ya, yang ditonton oleh anak-anak remaja kita, ya. Mungkinlah pakcik-pakcik, makcik-makcik tak tahu, tak tengok. Tapi anak-anak, budak-budak remaja yang pada zaman kini, ya, memang depan kita, mereka nampak jurih, nampak bagus. Tapi apa yang kita tahu masa mereka dalam bilik sebelum tidur, apa yang mereka tengok dekat handphone mereka, apa yang mereka buka dekat laptop mereka, iPad mereka, apa yang makcik-makcik dan pakcik-pakcik tahu. Na'udzubillah min zalik. Sekarang dunia tanpa sempadan. Mau tidak mau hari ini kita dah tak boleh sekat anak-anak kita daripada gadget. Dia dah jadi bahan belajar. Kan? Mak bapak sibuk. Tinggalkan anak, buat satu bilik untuk study room, letak laptop, letak apa di situ. Masukkan wifi, masukkan internet dan sebagainya. Ya.
Apa yang dia tahu apa anak dia tengok? Adakah anak dia memang 24 jam, setiap saat, setiap minit memang belajar sahaja? Kan? Terdedah, terbahaya kepada pengaruh ideologi songsang. Ya? Dekat Twitter, dekat Facebook, dekat YouTube, apa yang mereka tengok, siapa yang mereka follow, ideologi apa yang mereka belajar daripada Twitter. Akaun-akaun Twitter mana yang mereka follow, yang mereka duk baca tweet-tweetnya, adakah tweet-tweet itu memberikan ide-ide yang bagus kepada mereka atau menyumbat ke dalam otak mereka itu kebongokan dan kebodohan ajaran-ajaran liberal bastards. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Jadi ini perkara yang kita kena beri perhatian. Ya. Perkara yang kita kena beri perhatian. So tengok, Ibn Qayyim kata, dia jelaskan, jikalau seorang perempuan berzina, apa kesannya? Di antara kesannya, keluarganya akan dapat malu, dan suaminya dan kaum kerabatnya, dan mereka akan terpaksa tunduk ke muka mereka, telah dicolengkan arang ke wajah mereka. Jikalau dia mengandung pula daripada zina itu, kalau dia bunuh anak zinanya, maka dia telah menghimpunkan dua dosa, dosa zina dan membunuh, seperti yang banyak berlaku dalam masyarakat hari ini. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Kemudian, jikalau dia mengandung dan hamilkan juga anak itu dan dia sandarkan kepada suaminya, katalah perempuan ni buat skandal, buat hubungan sumbang, zina, dan dia mengandung anak lelaki lain dan lelaki dia tidak tahu dan dia mendakwa itu anak suaminya, itu akan dimasukkan, dia akan bawa mencemar nama suaminya dan keluarganya, keluarga dia sendiri, bukan saja keluarga suaminya, keluarga dia, menyebabkan dia akan melahirkan anak orang lain ke dalam keluarga suami dia. Lalu budak ini akan mewarisi harta mereka sedangkan dia bukan keturunan mereka. Dia tengok aurat mereka sedangkan dia bukan mahram mereka. Duduk bersunyi-sunyian dengan mereka sedangkan dia bukan mahram budak ni. Mungkin dia akan duduk dengan adik-beradik ayah dia, makcik-makcik belah ayah, sedangkan budak ni bukan anak, maksudnya ayah di sini ialah ayah yang disandarkan kepada dia lah, suami kepada mak dia kan, sedangkan dia bukan anak lelaki yang dia anggap ayah dia itu. Dia mungkin duduk dengan makcik-makcik dia, yang makcik-makcik dia sepatutnya mahram tapi bukan mahram sebab dia bukan anak yang halal, anak zina kan. Dan bernisbah, menyandarkan nasab kepada mereka sedangkan dia bukan daripada mereka, dan lain-lain daripada kerosakan dan keburukan zina. Ini yang Ibn Qayyim rahimahullah boleh sebut zaman tu kerosakan zina. Zaman kita, hak kita cerita tadi lah, tak ada batasnya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dan hari ini di barat bukan lagi skandal ini sudah menjadi satu lumrah fitrah. Bahkan kalau satu perempuan mengalami masalah ketidakpuasan nafsu syahwat, suami dia tak puaskan, pergi jumpa pakar sekretari psikologi, dia nasihatkan pula, carilah sumber-sumber lain. Na'udzubillahi min zalik. Disuruh cari sumber lain. Dan ketidakpuasan itu datang daripada mana? Kalau tidak kerana mata tidak dijaga. Kalau dia matanya sudah menjalar tengok jantan itu, jantan ini, mana dia nak puas dengan laki dia? Ya? Dan kalau dia pun sendiri sudah menyelam ke dalam dunia porno, melayan aksi-aksi yang jelek, yang jijik, na'udzubillah min zalik, maka itu akan trigger syahwat-syahwat, syaitan akan bisikkan kepada dia. Dan dalam dunia porno itu pula ditayangkan filem-filem soft porn yang ditayangkan merata-merata sekarang ini. Diajak pula cara-cara bagaimana nak tipu suami dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dan ditunjukkan seolah benda tu tak ada masalah. Benda tu normal. Kan? Itu hak masing-masing, asalkan jangan buat dalam rumah. Na'udzubillah min zalik. Pilah buat dekat hotel ke dekat tempat lain. Na'udzubillah min zalik. Ya.
Wa amma zina rajul, itu dari segi pihak perempuan. Pihak lelaki, kita bukannya ta'assub orang lelaki. Orang lelaki juga membawa mafsadah yang besar bila dia berzina. Wa amma zina rajul fa innahu yujibu ikhtilat al-ansab aidan. Demikian juga bila dia berzina dengan satu perempuan akan menyebabkan bercampur nasab juga. Wa ifsadil mar'atil masunah, dan merosakkan wanita yang terpelihara. Wa ta'ridaha lit-talafi wal fasad, dan mendedahkan wanita itu kepada kerosakan dan kemusnahan. Itu kalau dia berzina dengan anak dara. Kalau dia berzina dengan isteri orang, lebih teruk, akan samalah kesnya dengan wanita tadi. Merosakkan nasab lelaki lain. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia berzina dengan anak dara pun akan rosak nasab keturunan. Kerana anak zina itu bukan anak dia. Tiba-tiba dia pergi dakwa kata anak dia. Kan? Perempuan yang telah dizinai tadi, siapa lagi yang lelaki mana yang nak berkenan dekat dia, nak kahwin dengan dia? Tak ada dah. Lelaki yang sejahtera fitrah dia, kalau perempuan yang telah dinodai, yang telah berzina. Jangan kata lelaki pakai kepiah orang agama. Kutu berahak tepi jalan pun tak mau. Tak. Kerana fitrah manusia. Siapa nak makan kuih hak dah tergelantak tepi jalan? Hak lalat duk hurung. Siapa nak? Kita dilarang makan makanan yang tercemar. Takkan kita nak pergi ambil perempuan yang tercemar jadi orang yang akan produce nasab keturunan kita kalau dia dah pernah berzina. Adakah jaminan untuk dia tak berzina lagi selepas kahwin? Na'udzubillah min zalik. Jadi perempuan ni akan rosak dan binasa. Keturunan, nama baik dia akan tercemar. Perbuatan lelaki tersebut, lelaki yang berzina dengan dia itu bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. So sama ada lelaki atau perempuan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebab tu Tuhan kata dua-dua sebab 100 rotan. 100 kali setiap seorang, bukan lelaki sahaja, bukan perempuan sahaja. Bukan kongsi 50-50, tak. Setiap seorang 100 kali sebab. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu menjadi lemah, longlai sehingga mengabaikan hukum Allah. Jangan kerana kamu kesian lebih dekat mereka, kamu tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan hendaklah disaksikan, dilihat pelaksanaan hukuman itu sejumlah orang Islam, sejumlah orang beriman. Tuhan nak kita tengok apa kesan buruk jenayah zina. Allahu akbar kabira. Ya. Wa fi hadhihi al-kabirati kharab ad-dunya wad-din wa in 'ummirat al-qubur fil barzakh wan naru fil akhirah. Nuqayyim kata apa? Dan pada jenayah ini, dosa besar ini, zina ini, kerosakan dunia dan agama. Merosakkan dunia dan agama. Ya. Apatah lagi kalau zaman kita sekarang ini, apabila zina itu, jenayah rogol itu, jenayah cabul itu dilakukan oleh golongan yang zahirnya, kononnya adalah orang agama. Ustaz, rogol pelajar, liwat pelajar, cabul pelajar. Madrasah tahfiz. Banyak kes berlaku. Ya. Kesannya apa? Kesannya mangsa ini dia akan berdendam dengan bukan orang agama, dengan agama. Kalau tidak dirawat dengan betul, kalau tidak diberi kaunseling dengan baik. Dan orang yang buat jenayah atas yang bertopengkan agama tadi pula diberi perlindungan. Dan tidak diperiksa terus hanya kerana dia berjenama ustaz, maka terus kita kata ni fitnah. Memanglah asalnya begitu. Tuduhan zina, Islam juga menitik beratkan kerana dia tuduhan yang berat, yang besar. Sebab itu dia perlukan 4 saksi yang cukup. Ya. Kerana
Kalau seseorang itu dirosakkan nama baik yang dengan zina, tak sama dengan benda lain. Kalau satu orang dituduh membunuh ada alasan yang boleh kita terima kalau dia bunuh orang. Ya. Kalau dia dituduh mengambil harta orang, tuduh seleweng duit, boleh ada takwilan lagi, kita boleh faham lagi. Tapi kalau zina, na'udzubillah min zalik. So, sebab itu Islam juga melarang keras perbuatan menuduh orang lain dengan zina. Dan dikenakan hukuman. Beza rotan orang yang tuduh orang zina dengan orang berzina 20 rotan saja. Yang tuduh orang berzina 80 rotan kena. Lagi 20 nak sama dengan orang yang berzina. Okey. Qazaf. Dosanya besar. Mencalarkan maruah. Kerana Islam menjaga maruah, irb. Okay. Dan itu juga di antara kesan buruk zina. Kesan buruk zina ialah orang akan menuduh orang dengan zina. Kalau zina dah tersebar dalam masyarakat, orang akan berwenang-wenang menuduh seseorang dengan amalan zina. Na'udzubillah min zalik. Ya. So, akan rosak. Dan kalau tokoh agamawan ini dituduh dengan tuduhan zina dan dia sebenarnya dizalimi tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa saksi, habis segala usaha dia dalam agama. Habis akan dicalarkan imej agama. Dan golongan liberal bastard, dia bukan tengok kalau yang berzina, yang merogol itu ialah ahli politik atau ahli ekonomi atau engineer atau apa saja kedudukan orang tersebut, mereka tak war-warkan. Mereka kata seorang lelaki telah ditangkap. Tengok berita. Mana ada keluar seorang engineer ditangkap kerana merogol, seorang pekebun, petani ditangkap, tak ada. Tak ada. Tapi kalau ustaz, seorang ustaz, seorang guru agama. Tapi kita tak jumpa seorang guru bahasa Inggeris. Seorang guru matematik, ada jumpa begitu? Dia tulis. Tak ada. Guru agama. Kalau yang lain, seorang lelaki. Na'udzubillahi min zalik. Itu agenda juga. Agenda liberal bastards. Kan? Untuk merosakkan agama secara halus. Kan? Kenapa bila ustaz itu buat jenayah, dia dikaitkan dengan agama? Kan? Tapi bila orang lain buat jenayah, tak dikaitkan dengan profession sebab nak bagi impak, nak bagi nampak negatif orang agama ini. Supaya orang tak percaya kepada orang agama lagi. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan dia itu bila dia buat jenayah tersebut adalah kerana dia tak ikut agama. Kerana dia sendiri tak amalkan ajaran agama yang sahih. Ya. Jadi ini Allahul Musta'an. So zina ini dia ada dua perkara. Yang pertama zina itu sendiri, yang kedua menuduh orang zina juga adalah jenayahnya besar. Ya. Dan boleh merosakkan agama macam kita kata tadi. Pengalaman dia kalau berlaku sungguh orang yang macam ini melakukan kerosakan kepada maruah orang, maka dia boleh menjejaskan pegangan agama orang yang kena tadi. Budak yang kena cabul dengan guru agamanya. Itu akan menjejaskan pegangan agamanya kalau tak dikonseling dengan betul. Na'udzubillah min zalik. Itu satu. Ya. Kemudian bila dia dah berzina, terjebak dengan dosa zina, dan masyarakat akan pandang serong kepada dia. So biasanya orang macam ni dia akan jadi down. Dan dia kata kalau dah aku dah dicop sebagai orang yang keji, orang yang jijik, dan dia memang buat benda yang jijik pun, kita tak nafi benda tu, maka bagi dia dah tak ada guna dia buat amal agama. Dia akan tinggal agama. Slow-slow dia akan tinggal benda lain. Na'udzubillah min zalik. Ya, slow-slow dia akan tinggal benda yang lain. Ya. Lama-lama dia akan keluar daripada agama. Na'udzubillah min zalik. Itu kita tengok golongan LGBT. Antara golongan yang paling banyak ateis ialah golongan LGBT. Sebab bila dia ikut syahwat, antara punca orang jadi ateis ialah ikut syahwat.
Tenggelam, bukan ikut saya, tenggelam dalam syahwat. So, bila dia dah terlalu seronok dengan dosa zina, dosa liwat, dosa seksual ini, dan dia melihat satu-satunya perkara yang menghalang dia untuk terus menikmati kelazatan zina dan liwat ini ialah rasa bertuhan, rasa bersalah kepada Tuhan. Inilah sebab zina berlaku tertutup. Siapa nampak, siapa tahu. Jarang terdedah kepada orang. Kebiasaannya, masalah yang menghalang mereka ini berterusan menikmati kelazatan syahwat mereka itu dosa agama. Itu yang menyebabkan mereka duk rasa sedih, bertaubat, menyebabkan mereka teragak-agak untuk melakukannya berulang kali. Kalau mereka gagal, kalau fitrah mereka gagal dan mereka memilih untuk memenangkan syahwat mereka, mereka akan buang agama. Tengok apa yang berlaku kepada Richard Dawkins. Dia masa kecil dia kena cabul. Kan? Dia kata masa dia Kristian, sebelum dia jadi ateis, na'udzubillah min zalik, dia rasa geram dan marah kepada orang yang cabul dia tu. Sebab bagi dia itu benda yang salah, satu dosa. Ya? Tapi dia kata lepas dia jadi ateis, dia dah tak boleh nak kata orang yang cabul dia bersalah. Na'udzubillah min zalik. So kalau cabul pun dia dah tak rasa salah, apatah lagi zina. Ya? Apatah lagi zina. Dan Richard Dawkins ni mengasaskan apa yang, ataupun dia yang di antara yang menyebarkan apa yang diwar-warkan sebagai kononnya manusia ni, apa pun perbuatan dia dikawal oleh urat saraf dia. So kalau orang tu berzina ke, orang tu rogol ke, orang tu bunuh ke, dia tak bertanggungjawab. Sebab dalam badan dia sendiri bagi mereka ada jin, ada genetik kononnya. Ada apa nama? Ada urat saraf yang menggerakkan perkara tersebut. So kita tak boleh kata dia bersalah. Dan itu dah memang tabiat dia. Na'udzubillah min zalik. Sampai ke tahap itu pahaman golongan ini. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana keruntuhan moral yang dialami oleh golongan ini, kerana puncanya mereka terlalu terjebak ke dalam, tenggelam ke dalam syahwat. Tenggelam ke dalam syahwat. Kalau orang itu melakukan dosa ini dan nilai imannya lebih kuat, lama-lama dia akan bertaubat insya-Allah taala. Tapi yang kita takut kalau dia kena syubhat, datang ajaran-ajaran liberal yang mengajak kepada campur LGBT, pelangi kempen apa semua ni yang nak menormalisasikan dosa zina, dosa liwat, dosa lesbian, dosa apa semua ni nak dinormalisasikan atas nama agama pula. Mereka ini konon-kononnya Muslim moderate. Ya. Membawa tafsiran baru bagi agama. Agama suruh kita apabila orang terjebak ke dalam jenayah zina, memang agama suruh kita pandang serong kepada dia. Supaya dia rasa benda tu jelek, supaya rasa benda tu dosa. Maka itulah yang akan mendorong dia untuk bertaubat. Kalau masyarakat dah anggap benda tu normal, siapa yang nak bertaubat? Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah masa kiamat nak berlaku nanti, yang tinggal ialah manusia-manusia yang keji, yang rosak akhlaknya, yang mereka itu akan melakukan hubungan seksual zina terang-terangan seperti keldai, buat di khalayak ramai. Na'udzubillah min zalik. Itu Nabi sebut dalam hadis. Ya. Allahul musta'an. Kata Ibn Qayyim, dosa besar ini, zina ini merosakkan dunia dan agama. Walaupun ia akan memakmurkan kubur, yakni dengan azab dan neraka di akhirat. Dia akan memakmurkan kubur dengan azab. Sebab apa? Sebab dia dosa penzina diazab di alam barzakh. Nabi SAW diperlihatkan mereka ini akan dimasukkan. Bahkan sebenarnya perkataan lebih sahih ialah wa in ummirat at-tannur fi al-barzakh, walaupun ia akan memakmurkan tanur. Tanur ni ialah bekas tempat masak roti, panggang roti. Tempayan yang digunakan untuk masak roti.
Nabi SAW diperlihatkan azab orang yang berzina di barzakh dalam alam kubur ialah mereka akan dimasukkan dalam satu bekas seperti bekas tempayan roti. Di hujungnya ada api. Bila api itu menjulang naik, maka mereka pakat lari pergi dekat muncung. Bila api itu dah reda, mereka pakat turun balik ke bawah. Bila api itu menjulang naik, mereka lari pergi kat muncung. Laki dengan perempuan. Maka kata malaikat yang bawa Nabi SAW tengok benda tersebut, ini adalah golongan penzina lelaki dan perempuan yang berzina. Inilah azab mereka di alam barzakh. Jadi kata Ibn Qayyim, wa in umiratit tanur fil barzakh wan naru fil akhirah, dan memakmurkan neraka di akhirat. So, dosa zina kalau tak bertaubat itulah dia. Na'udzubillah min zalik. Fakam fi zina min istihlali muharramat wa fawati huquq wa wuqu'i mazalim. Berapa banyak disebabkan dosa zina ini dihalalkan perkara-perkara yang haram dan terlepas banyak hak-hak dan terjadinya banyak kezaliman. Ya. Contoh dihalalkan perkara haram macam yang dia sebut tadilah. Jadi budak tadi hak asalnya bukan anak kandung lelaki tersebut, dibinkan kepada dia, dibentikan kepada dia. Kemudian kalau anak tu perempuan, anak zina, bapa ni tadi pergi jadi wali pula masa dia kahwin esok. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan budak tu bukan nasab dia. Maka budak ini akan berkahwin yang mana perkahwinannya hakikatnya tidak sah, wati syubhah, dan dia pula duk berzina dengan lelaki yang dia sangka suami dia. Na'udzubillahi min zalik. Nampak tak kesan buruk zina? Terlepas hak pewarisan dan sebagainya, ya, berlakunya kezaliman, dinisbahkan orang yang bukan keturunan kepada keturunan, diwariskan harta kepada orang yang sebenarnya bukan waris, menyebabkan ahli waris yang sepatutnya dapat lebih daripada itu. Ya, bayangkan lelaki tadi yang isteri dia berzina, ya, dapat anak zina, orang dia mati, orang ingat kata ni anak dia, maka adik-beradik dia semua tak dapat harta. Pasal apa? Pasal dia tinggal anak seorang. Anak seorang, ada anak seorang, padahal anak seorang tu anak bini dia berzina, bukan anak dia. Maka adik-beradik dia yang sepatutnya mewarisi harta terhalang kerana budak ni seorang yang mereka ingat budak ni adalah waris sedangkan dia bukan waris. Allahu akbar. Zalim. Zalim. Ya. Dan begitu juga kalau perempuan yang berzina, apa yang akan berlaku? Kezaliman kepada dia. Na'udzubillah min zalik. Begitu kalau lelaki berzina, dia menzalimi keluarga wanita tersebut dengan mencemarkan maruah keluarga wanita tersebut, mencalarkan dan merosakkan nasab keturunan keluarga wanita tersebut. Kalau wanita tu anak dara lelaki tadi, so dia telah menzalimi keluarga wanita yang dia zina. Ya. Dia telah menghalalkan apa yang tidak halal untuk dia. Iaitulah kemaluan si wanita tadi yang bukan halal untuk dia. Na'udzubillah min zalik. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. Di antara khususiyah dosa zina ini, kesannya ialah dia akan menyebabkan kefakiran. Ya, betul. Ya, Allah akan timpakan. Di antara bentuk kesan jenayah zina ini, orang yang berzina ini akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala kefakiran. Ya. Memendekkan umur. Memendekkan umur di sini tidak diberkati umurnya. Dan orang takkan ingat dia, takkan puji dia. Orang akan cemuh dan celah dia kalau dia bekerja sebagai pelacur, sebagai gigolo. Na'udzubillah min zalik. Apa yang akan berlaku? Adakah orang akan kenang dia? Tidak. Dia akan mati sebagai orang yang dianggap hina. Dan memakaikan pelakunya dengan kehitaman di wajah dan kebencian dalam kalangan manusia. Orang akan benci dia. Orang akan anggap dia hina. Perasaan benci dan hina kepada orang yang buat zina ni main daripada mana? Ini benda yang Allah Ta'ala letak dalam hati manusia. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala bila dia mencintai seseorang, dia akan panggil Jibril. Lalu dia kata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cintakan si fulan, maka engkau cintalah juga dia. Lalu Jibril akan bagi tahu kepada malaikat yang lain, innallaha
yuhibbu fulanan fa-ahibbuh. Allah cintakan si fulan, maka kamu semua cintalah juga kepadanya. Fayudha'u lahul qabulu fid dunya, lalu dia akan diberikan penerimaan di dunia dalam kalangan manusia, bainan nas. Orang akan terima dia, orang akan senang dengan dia, seronok dengan dia. Dan apabila Allah benci seseorang, Allah Ta'ala panggil Jibril, ya Jibril, inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Wahai Jibril, aku benci dia ni, hang pun bencilah dia sekali, hai Jibril. Lalu Jibril akan bagi tahu kepada semua malaikat, fayubghidhu Jibril, lalu Jibril akan benci kepada dia. Lalu Jibril bagi tahu kepada semua malaikat, innallaha abghadha fulanan fa'abghidhu. Allah benci fulan ini, maka hampa semua bencilah dia. Lalu dia akan diberikan kehinaan di kalangan manusia. Manusia juga akan dijadikan benci kepada dia. So perasaan benci kepada maksiat kepada ni datang dalam jiwa manusia, fitrah. Allah Ta'ala ciptakan macam itu. Kita bencikan kepada dosa dan maksiat. Ya? Benci kepada dosa dan maksiat. Itu adalah fitrah. Itu adalah fitrah moral, fitrah etika. Di antara fitrah yang Allah Ta'ala sematkan ke dalam jiwa kita ini ialah nilai-nilai etika universal. Nilai-nilai moral yang Tuhan jadikan dalam jiwa kita. Dan kerana kita juga tahu benda itu ada mudarat secara fizikal berdasarkan pengalaman kita. So kita benci dan kita jijik dengan perkara tersebut. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والخوف ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان. Antaranya dosa maksiat zina ini akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi berkecamuk dan menyakit dan menjadikan hatinya sakit jika tak mati. Lebih teruk kalau sampai ke satu tahap, kalau dah tenggelam dalam syahwat zina ini, hatinya akan mati dan membawakan dia kegusaran, kesedihan dan takut dan menjauhkan dia daripada malaikat dan mendekatkannya kepada syaitan. Falaisa ba'da mafsadatil qatli a'zamu min mafsadatihi. Tidak ada dosa yang lebih besar kerosakannya setelah dosa membunuh melainkan dosa zina. Zina adalah dosa ketiga yang terbesar dan kerosakannya adalah kedua yang terbesar setelah kerosakan membunuh, ketiga yang terbesar setelah jenayah kufur. Na'udzubillah min zalik. Walihadha syuri'a fihi al-qatlu ala ashna'il wujuh wa afhashiha wa as'abiha. Sebab itulah disyariatkan orang yang berzina jikalau muhsan. Kalau dah muhsan, maka dia disuruh dihukum bunuh dengan cara bunuh yang paling keji, yang paling kejam, iaitulah dilempar dengan batu, direjam dengan batu sampai mati. Na'udzubillah min zalik. Tujuan syarak suruh hukum macam itu bukan sebab apa? Sebab supaya kita sentiasa tersemat, bercahayalah hati kita ini dan subur dan ma'mur dengan kebencian kepada zina. Ya? Itu. Walau balagha al-'abda anna imra'atahu aw hurmatahu qutilat kana as'ala 'alayhi min an yablughahu annahu zanat. Betul? Kalaulah diberitahu kepada seseorang bahawa amak jariahnya atau isterinya berzina, itu lebih besar dan lebih teruk baginya daripada diberitahu kepada dia orang kesayangan dia mati dibunuh. Mati dibunuh, mati tetap mati. Ya? Ya? Mati adalah tetap mati. Kalau tak dibunuh pun nanti akan mati. Tapi bila kita diberitahu ada orang yang kita sayang yang sepatutnya menjaga maruah kita berzina, anak kita berzina, na'udzubillah min zalik, keluarga kita, kaum kerabat kita disabitkan dengan kesalahan zina, na'udzubillah min zalik, kerosakan yang dia timbulkan itu sangatlah besar. Wa qala Sa'd bin Ubadah, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghayra musfah. Kata Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, penghulu orang Ansar juga. Dia kata, kalau aku tengok ada orang duk kacau bini aku, duk nak goda dia, nak berzina dengan dia, aku akan tetak dia dengan pedang yang tidak bersarung. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ta'jabuna min ghirati Sa'd wallahi la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni wa min ajli ghirati Allah
harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Muttafaqun alaih. Maka sahabat cerita dekat Nabi SAW tentang apa yang dikata oleh Sa'ad. Nabi kata, kamu heran dengan cemburunya Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. Aku lebih lagi daripada itu, Nabi kata. Dan Allah lebih cemburu lagi dengan hambanya. Oleh sebab itulah Allah haramkan segala dosa yang keji ini, dosa-dosa yang berkaitan dengan seksual ini, yang nampak maupun yang tak nampak. Diharamkan kita hatta memandang aurat manusia. Ya? Kerana daripada pandangan itu, kita tak tahu apa yang otak dia ni duk proses. Apa yang dia duk bayang hanya kerana satu pandangan dia pada aurat. Nas'alullah al-afiyah. Syaitan akan main peranan yang cukup besar ketika itu. Untuk menkhayalkan kepada dia pelbagai nafsu syahwat yang kita tak tahu macam mana jadi. Ya. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu dan orang mukmin juga mestilah cemburu. Dan cemburunya Allah itu apabila seorang hambanya melakukan perkara yang dia haramkan. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesiapa pun yang lebih cemburu selain daripada Allah. Oleh sebab itulah dia mengharamkan segala kekejian yang nampak dan yang tak nampak, yang zahir dan yang batin. Dan tiadalah sesiapa pun yang lebih suka memberikan keuzuran selain daripada Allah. Oleh sebab itulah dia utuskan Rasul-Rasul memberikan khabar gembira dan memberikan amaran. Dan tiada siapa pun yang lebih sukakan dan cintakan puji-pujian selain daripada Allah. Oleh sebab itulah Allah memuji dirinya sendiri. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال يا أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت. Dalam khutbah salat gerhana, Nabi SAW bersabda, wahai umat Muhammad, sungguhnya Allah, demi Allah, tiadalah yang lebih cemburu daripada Allah apabila seorang hambanya yang lelaki atau perempuan berzina. Allah sangat cemburu, yakni Allah sangat tidak suka dan akan menghukum. Cemburu Allah di sini melazimkan murkanya dan melazimkan dia akan hukum orang. Dan cemburu adalah sifat yang khusus bagi Allah, fi'liyah, yang tidak sama dengan makhluk dari segi kaifiatnya. Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Allah, aku telah sampaikan. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله. Kenapa Nabi SAW peringatkan umat Muhammad tentang bahaya dan rosaknya dosa zina selepas sembahyang gerhana matahari? Sebab apa? Kata Ibn Qayyim, ada rahsia, ya, ada faedah, fadilat, ya, yang sangat halus, pengajaran yang sangat halus, yang sangat detail, yang Nabi SAW nak bagi tahu tentang munasabah kerosakan zina ini kepada alam. Dan ini insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang biiznillah taala. Sekadar itu dulu untuk pagi ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Bentuk Islam yang dibawa oleh Taliban. Wallahu alam. Taliban dari segi asasnya mereka datang daripada madrasah Diobandiyah. Diobandiyah asalnya dari segi pahaman mereka Maturidi. Ala kulli hal, ya. Yang lebih penting ialah kita lah, bukannya sibuk tentang politik Afghanistan lah. Politik negara kita ni pun kita tak boleh nak habis nak cakap. Tapi pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa ini ialah betapa kecewanya orang yang percaya kepada orang kafir.
dan menjelaskan kepada kita hakikat sebenar. Mereka yang orang kafir ini masa mereka datang ke Afghanistan, apa hakikat sebenar mereka? Bukan mereka nak bawa kemajuan. Mereka hanya nak masukkan pemikiran-pemikiran sesat. Liberal, fahaman merosakkan fahaman feminisme kepada masyarakat Afghanistan. Ya. 20 tahun mereka duduk sana, mereka tak buat pembangunan, tak buat apa. Lepas tu mereka buat perjanjian dengan Taliban, mereka keluar, Taliban ambil balik. So what's the point? Ya, what's the point? Dan lawaknya, orang Afghanistan dimomokkan bahawa musuh mereka ialah Taliban. Ya, dimomokkan musuh mereka adalah Taliban. Yang menghalang kemajuan mereka adalah Taliban. Yang menyebabkan mereka mundur ialah Taliban. Tetapi yang membunuh mereka, yang menembak mereka ialah tentera-tentera Amerika yang mereka anggap penyelamat. Dan hari ini bila Taliban ambil balik negara mereka, yang lenyek mereka dengan kapal terbang ialah Amerika. Dia tak peduli pun orang Afghanistan nak duduk berpaut dekat tayar kapal terbang dia. Dia lenyek, dia langgap, dia angkat, jatuh bawah gitu saja. Sikit pun dia tak heran dengan orang Afghanistan. Ya. Macam mana dia masuk, macam itulah dia keluar. Dia momokkan. Macam itulah orang kafir barat. Dia bagi tahu kepada kita, musuh kamu ialah ni. Orang yang dalam negeri kamu. Yang mana mereka itu ialah saudara mara kita, adik-beradik kita, sebangsa dengan kita, satu bahasa dengan kita, seagama dengan kita. Orang kafir datang, dia kata ni musuh apa? Kami kawan. Tapi bila mereka masuk, mereka yang tembak kita. Mereka yang jarah dan rampas segala harta benda kita. Dan bila mereka keluar, mereka yang lenyek dan langgak kita. Pengajaran. Ya. Taliban tak kira lah apa aliran dia. Yang penting dia tentulah lebih baik daripada orang kafir. Kan? Muslim yang ahli bid'ah. Adakah kita akan menganggap Muslim yang ahli bid'ah ini kita nak utamakan orang kafir atas mereka? Sama sekali tidak. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim adalah saudara Muslim. Ya. Adapun dari segi politiknya, mereka ialah macam parti politik lah. Walaupun mereka berjenama Islam, ya, sama lah. Mereka juga ada hubungan dengan China, hubungan dengan Rusia. Masih juga mendapat sokongan kuasa-kuasa besar yang lain. Nak kata mereka lah yang akan mengembalikan kerajaan Islam yang terbilang diulang. Tidaklah. Itu mustahil lah, itu jauh lah. Itu je soalan. Soalan Afghanistan lebih penting daripada masalah sosial masyarakat kita. Nas'alullah al-afiyah. Kita kadang-kadang suka tengok benda yang jauh, tapi masalah sosial depan kita tidak nampak. Memastikan Islam memerintah negara. Kalau Islam memerintah kita, jiwa kita, maka dia akan perintah negara kita. Seperti mana kata sebagian ulama, aqim daulatal Islam fi qulubikum taqum ala ardikum. Jadikan negara Islam dalam hati kamu dulu, maka dengan itu dia akan tertegak pada negara kamu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.